Assalamualaikum, selamat pagi. Dengar tak? Okey, terima kasih, Mel. Okey, sekarang ada 44 orang dari 5M dengan 5 Anggerik. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, cikgu nak maklumkan sikit lah peraturan semula. Takut awak dah lupa kan? Okey, untuk kelas PTPR ni, okey, sebab cikgu sebenarnya cikgu tak suka nak buat macam tu, tapi terpaksa bagi tahu ni sebabnya murid semua murid akan kalau tak hadir tu maksudnya kena hantar nama kepada PPD ya. Jadi cikgu kalau boleh tak naklah hantar nama awak kan. Tapi setiap hari cikgu semua cikgu, bukan cikgu je, semua cikgu akan kena isi GF untuk maklumkan awak tak hadir. Jadi walaupun ada sebab tapi nama awak tu tetap juga dihantar. Cuma mungkin kalau alasan tu mungkin ada bahagian alasan cikgu akan tulis saya. Tapi kalau sesekali tu okey lagi lah ya. Kalau selalu tu mungkin nama awak akan PPD akan take note lah nama awak tu. Jadi ada catatan dekat situ, jadi macam tak elok kan. Cikgu sebenarnya tak suka nak bagi nama awak semua tapi terpaksa ya. Jadi cikgu nak maklumkan sekali lagi ya, kehadiran cikgu tak nak buat dekat GF lah. Cikgu tak nak buat kat GF. Untuk kelas offline je cikgu buat dekat GF ya. Maksudnya awak kena isikan. Dan kena isi cepat. Kalau isi lambat ya, cikgu nak kena maklumkan sebelum pukul, ada waktu yang sebelum 6 petang ya. Jadi waktu pukul 5 tu line dia tu dah slow ya. Maksudnya ramai cikgu nak key in lambat. Jadi kalau boleh awal lah ya, pukul 2 ke paling lambat. Kalau kelas offline. Kalau kelas online, cikgu ambil kehadiran hanya dekat dalam kelas je. Dan pada waktu akhir je. Cikgu tak nak ambil waktu sekarang ke ya. Jadi kalau awak terleft, jadi kehadiran mungkin tak ambil lah. Tapi cikgu ada rekod ya dekat bahagian ni ada rekod ni. Tapi cikgu akan dapat tengok waktu awak lah. Ya, kerjasama awak semua cikgu harapkan lah. Sebabnya cikgu tak naklah rekod awak pun buruk kan. Rekod awak buruk, rekod cikgu pun buruk juga. Sebabnya apa? Sebabnya kelas cikgu lah kan, muridnya yang tak ada. Okey, bila cikgu dah mula ni, sebab tu cikgu mula lambat sikit kan. Sebabnya cikgu nak beritahu dulu, bila cikgu dah mula, cikgu takut cikgu tak perasan kalau awak dah left, awak nak masuk balik cikgu tak perasan. Awak tu diterima ke tak, admit ke tak kan, cikgu takut tertinggal ya. Tapi kalau ada yang terkeluar nak masuk balik, awak maklumkan dalam grup BM kita lah ya. Nanti cikgu terima balik lah ya. Sebab takut kita dah bincang-bincang tiba-tiba awak nak masuk balik tak dapat. Okey, jadi macam mana model prolog dah siap dah? Krik dah siap. Syaista dah, Mel dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kalau tak pun ya, awak kena ambil catatan ya. Jawapan tetap kena buat ya. Kalau awak boleh buat je dekat mana-mana, awak ambil gambar. Nanti masa perbincangan tu kan dah tanda kan. Awak submit je. Nanti cikgu buat dekat dalam GC. Okey, kita mula sekarang. Ya. Modul prolog belum share kan. Belum lupa dah. Share dulu. Okey, ini ialah modul prolog awak ya. Awak masuk prolog ialah program latihan cuti. Jadi cikgu harap awak dah buat lah ni kan. Soalan kertas 2 sebenarnya. Macam inilah format soalan peperiksaan awak. Ya, harap dah semua dah jawab dah. Okey. Kita mulakan perbincangan lah ya.
Okey, dah sedia dah dengan awak punya modul. Okey, kita tengok soalan bahagian morfologi. Okey, kalau soalan macam ni. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata terbitan. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Itu soalan yang memang dah biasa tengok lah kan. Okey, sekarang kat sini dia suruh awak cari 3 kata terbitan. Okey, apa tu kata terbitan? Ada yang boleh kongsikan pada saya? Okay, bila awak bercakap, awak kena sebut nama awak. Cikgu akan tick, maksudnya awak berkomunikasi dalam kelas cikgu. Okay, siapa nak bagi tahu saya apa maksud kata terbitan? Kata yang berimbuhan, cikgu. Kata imbuhan. Siapa tu? Balkis. Balkis. Okey, ada lagi yang nak jawab? Ada lagi tak? Katakan bukan. Awak cakap bukan cikgu, bukan kata berimbuhan. Benda lain. Ada tak? Cikgu. Hmm. Ya, ada imbuhan an, kan kat depan belakang. Ya, ada imbuhan depan, ada imbuhan. Ini detail sikit kan? Ada imbuhan depan, ada imbuhan belakang, ada imbuhan apitan. Okey, pandai. Siapa tu? Akil. Akil. Terima kasih. Akil ada suara dah. Alhamdulillah. Terima kasih, Akil. Okey, betul kan? Okey, jadi dalam soalan ni, awak dah jumpa tak jawapan dia? Okey, siapa nak baca, seorang nak baca ni? Ada tak nak baca petikan tu? Kita baca sama-sama, lepas tu kita cari. Awak kena pastilah sekali kan. Sebenarnya jawapan tu awak dah buat. Saya tahu, saya percaya awak semua dah buat. Okey, manakah kata terbitan? Banyak dalam tu kan? Sebab dia tak cakap pun. Dia nak depan, dia nak belakang, dia nak apitan. Jadi apa-apa pun kata yang ada imbuhan, itu diberikan, dijadikan, dia itu ialah kata terbitan. Okey, siapa jumpa? Ada tak? Digunakan. Okey, siapa tu? Sebut nama, sebut. Syaista. Syaista. Okey, apa tu? Digunakan. Daripada depan pun dah tahu kan? Okey, digunakan. Okay, kita baca satu-satu ayat lah ya. Okey, siapa nak seorang nak baca dulu ni? Cikgu, saya baca. Okey, siapa tu? Koim. Okey, Koim. Bahasa Inggeris digunakan secara terang-terangan pada masa dan majlis yang tidak kena, sedangkan majlis berkenaan dianjurkan oleh Jabatan Kerajaan Negeri dan dihadiri orang warga asing. Menulis ini sengaja menyebut peristiwa berkenaan untuk menggambarkan bahawa di sebalik pelbagai kempen untuk menyemai kecintaan terhadap bahasa kebangsaan dan slogan bahasa jiwa bangsa yang kita semarakkan untuk sekian lama, kita masih jauh daripada mencapai impian untuk menyaksikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang benar-benar menggambarkan maksud dan semangat di sebalik slogan berkenaan. Okey, terima kasih. Okey, kan bila Koim dia baca satu-satu dia sebut, kita nampak kan kata terbitan tu. Yang pertama Syaista kata digunakan. Okey, lagi? Orang lain pula, kita bagi peluang. Semua orang bercakap. 5 anggrek. Ada lagi nak cakap? 5 matahari. Dianjurkan. Dianjurkan. Siapa tu? Adam. Adam. Daniel. Okey, terima kasih. Dianjurkan ya. Di dengan kan. Okey, lagi? Mel. Dihadiri. Dihadiri. Mel kan? Cara Mel saya kenal. Okey, dihadiri. Di dengan I. Okey, lagi? Aisyah beberapa. Aisyah beberapa. Okey, imbuhan ber kan? Okey, lagi? Kecintaan. Siapa tu? Ain. Ain. Kecintaan. Pandai. Betul. Okey, lagi? Berkenaan. Berkenaan. Siapakah itu? Kamarudin.
Kamarudin. Terima kasih. Betul. Satu lagi. Menyemai. Menyemai. Siapa tu? Syaza. Hah? Syaza. Syaza. Okey Syaza. Terima kasih. Okey. Okay, lagi? Cikgu, saya ada soalan. Untuk kata terbitan, jadi perkataannya ada imbuhan sama ada awalan, akhiran ataupun apitan. Dan kalau ada yang apa yang dekat tengah-tengah tu pun boleh. Tu kan kan pun boleh. Okay, cikgu. Siapa tu? Hafiz. Hafiz. Ya, maksudnya dia berkomunikasi. Cikgu tik ya. Maksudnya awak aktif. Okay, ada satu lagi cikgu nak beritahu kan untuk pengetahuan awak. Ada satu pertandingan. Guru kelas awak bagi tahu tak? Ada satu pertandingan murid aktif dalam kelas. Ya, cikgu bagi nama beberapa orang murid yang memang aktif setiap hari. Yang pertama, kehadiran dia mesti penuh sepanjang PTPR hari tu. Yang kedua, dia aktif. Jadi, kalau awak tahulah ya, awak aktif, calon-calonnya dah ada. Tapi semua cikgu akan berilah nama dan nama yang paling banyak semua cikgu beri. Itulah calon-calonnya. Ya. Dia punya hadiah pun lumayan. Lumayan kan. Tapi saya tak tahulah hadiah dia apa. Okey, ada lagi? Banyak lagi ni sebenarnya. Cikgu, saya ada nak tanya. Terang-terangan tu boleh diambil ke? Terang-terangan tu macam kata ganda kan? Siapa tu? Siapa tadi yang tanya saya tu? Koim. Okey Koim. Dia yang itu memang macam ada an dekat belakang, tapi sebab dia kata ganda, kalau boleh awak jangan pilih dia lah ya. Cikgu, kalau yang sedangkan boleh ke? Sedangkan boleh. Sebab dia ada imbuhan belakang kan? Kan. Boleh. Ada lagi? Siapa tadi? Balkis. Okey, ada lagi? Kalau sedangkan tu dia jadi kata apa? Kata nama ke? Kata sendi? Kata apa? Sedangkan. Kata... Dia bukan kata nama. Dia bukan kata kerja. Dia macam kata bantu. Kata bantu. Membantu. Tapi sebab kata... Tapi kalau katakan dia minta kan 3 kata nama terbitan. Jadi awak tak boleh pilih tu lah Kalau dia kata 3 kata kerja terbitan. Jadi awak kena pilih betul-betul kata kerja. Yang ni dia tak spesifik. Jadi banyak awak boleh pilih. Tapi kalau dia ada sebut je 3 kata kerja, 3 kata adjektif, 3 kata nama dan 3 kata sendi nama. Tapi kata sendi nama tak boleh lah kan. Dia ada 3 je. 3 kata nama, kerja dan kata adjektif terbitan. Jadi awak kena betul-betul make sure yang mana dekat dalam tu. Okey, ada lagi? Cikgu. Hajar nak masuk. Hajar nak masuk sekejap ada lagi ramai. Sekejap. Okey, sorry lah. Terima kasih yang maklumkan tu. Okey lah, banyak lah sebenarnya kan. Okey, lagi apa yang kat situ awak tengok? Kebangsaan. Kebangsaan tu dengan dari daripada perkataan bangsa. Senang je awak nak tahu kata terbitan, dia ada kata dasar dan dia ada imbuhan depan ke, kat belakang ke atau apitan ke. Pun boleh, okey. Okey, kita tengoklah, kita gerak ke sini kan sebab kita nak buat ayat ni. Okey, jadi kalau awak nak jawab soalan exam awak kalau rajin buat kotak macam ni pun tak apa. Kalau tak nak buat kotak pun tulislah kata terbitan 1, 2, 3 dan lepas tu ayat dan 1, 2, 3 ayat yang sama yang awak pilih. Okey, tadi kita agak-agak lah yang perkataan yang mana lah agaknya senang nak buat ayat. Kita buat sama-sama. Siapa tu? Ada tak nak bagi idea, bagi kata yang tadi kita dah jumpa tu dengan ayatnya? Ada tak?
Tunggu saya cuba je. Nah, siapa tu? Saya sini. Okey. Apa tu perkataannya? Aisyah, dianjurkan. Okey. Aisyah pilih dianjurkan. I dengan kan. Okey, perkataannya Aisyah? Ayatnya? Kempen kita semula ini dianjurkan di Dewan Serbaguna. Dianjurkan di Dewan Serbaguna. Okey, boleh tak? Okey tak? Kempen kita semula ini dianjurkan di Dewan Serbaguna. Okey tak ayat dia? Ada nak komen? Ada yang rasa cikgu salah tu ayat tu? Ada tak? Ke okey? Bukan selalu dianjurkan tu oleh. Dianjurkan tu oleh. Selalu dioleh tu kata, kalau kata apa? Kalau kata ganti nama kan, dia ada dioleh. Tapi sebab kat sini tempat dianjurkan di Dewan Serbaguna. Boleh juga. Itu untuk kalau dioleh tu dia lebih spesifik untuk kata ganti nama. Ketiga je. Kata ganti nama pertama dan kedua tak boleh dioleh. Dia kena kata bantu, kata nama, lepas tu apa kata kerja dia. Okey, betul lah ni kan. Ni betul sebenarnya. Okey, ada lagi kata terbitan yang lain dan ayatnya. Tadi saya dengar suara jejaka. Siapakah itu yang nak buat ayat tu? Koim juga. Okey, Koim. Digunakan. Digunakan. Okey, ayatnya. Masa depan. Masa depan. Dia akan hancur. Dia akan hancur. Melihatkan. Waktu yang terluang. Apa? Waktu Waktu yang terluang. Yang terluang. Digunakan. Seperti itu. Sekejap. Saya buat tengok ayat. Masa depan dia akan hancur, melihatkan waktu yang terluang, digunakan seperti itu. Okey, kalau boleh seperti itu tu, kalau boleh itu tu tak nak. Macam dia nak lebih detail, nak tunjukkan masa depan dia tu digunakan untuk benda yang tak berfaedah lah kot kan. Apa perkara yang tak berfaedah itu tu? Macam sikit nak betulkan tu. Jadi saya tengok ni takut kawan awak nak masuk ke jap. Khadijah kata ada kejap saya tengok. Sorry Khadijah, cikgu baru tengok ni . Tak apa cikgu. Cikgu. Ha. Kalau saya cakap terluang digunakan secara sia-sia. Lagi spesifik kan, nak tunjukkan masa dia tu dia gunakan secara sia-sia. Betul? Yang ini betul. Kalau boleh jangan ada itu macam itu tu boleh guna, tapi kalau dia tak menunjukkan maksud digunakan tu kan. Kalau boleh jangan apa okey, yang ni betul. Okey, lagi satu. Siapa tu? Saya nak try. Nak cuba. Menyaksikan. Okey, ayatnya. Pemenang pertandingan tersebut mendapat peluang untuk menyaksikan persembahan daripada penyanyi itu sendiri.
itu sendiri. Okey, cikgu buat tengok ayat. Pemenang-pemenang pertandingan tersebut mendapat peluang untuk menyaksikan persembahan daripada penyanyi itu sendiri. Okey, yang tu tadi macam itulah tersebut tu. Boleh tak gantikan tersebut tu dengan pertandingan yang apa sebenarnya pertandingan tu? Ni siapa ni? Syaista. Okey, Syaista. Boleh tak? Macam tadilah dia macam itu tadi tu. Pertandingan penyanyi. Okey, pemenang pertandingan nyanyian Nyanyian itu mendapat peluang untuk menyaksikan persembahan daripada penyanyi itu sendiri. Pertandingan nyanyian itu. Mungkin pertandingan dipilih artis tu kan. Jadi cikgu faham lah. Maksudnya cikgu faham maksud ayat awak tu. Tapi kalau boleh tersebut itu tadi kan, dia macam tak detail tu. Kalau boleh jangan gunakan. Okey, betul. Terima kasih Syaista. Kita tengok soalan yang kedua. Ada tak yang nak tanya lagi ni? Okey, saya rasa awak faham kan format soalan morfologi. Biasanya dia akan tanya tentang perkataan ya. Dia cari perkataan apa tu. Lepas tu biasanya dia memang suruh bina ayat lah. Okey, dan kita tengok soalan sintaksis pula. Okay, nampak ni. Bila sintaksis maksudnya ayat. Bila morfologi maksudnya perkataan. Okey, kita tengok soalan sintaksis. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti, cerakinkan 3 ayat majmuk kepada ayat tunggal tanpa mengubah maksud asalnya. Ya, yang pertama sekali awak kena tahu cerakinkan. Ya, cerakinkan tu maksudnya apa? Ceraikan. Ceraikan, pisahkan dia kan. Siapa tadi? Mel. Melisa. Lain sikit suara Mel. Okey, lepas tu biasanya cerakinkan dia memang daripada perkataan daripada ayat majmuk lah, dia suruh pisahkan jadi ayat tunggal. Okey, dekat sini ada 6 markah yang biasanya ada 6 ayat dekat dalam situ ya, ataupun kadang-kadang ada 7 ayat tapi dia akan pilih 6 je ya, yang mana betul. Okey, bukan 6 ayat maksudnya awak kena pisahkan tu jadi 6 ayat. Ya, kalau terlebih tu bonus lah awak ya, mungkin dia akan pilih jawapan yang betul. Okey, kita tengok soalan yang ayat yang pertama. Siapa nak baca ni? Cikgu, saya boleh baca tak? Siapa tu? Arman. Mestilah boleh. Arman tu. Masih. Okey. Okey, Arman. Okay, Arman. Mural ialah sorry. Mural ialah suatu lukisan besar pada ruang bangunan atau ruang dinding. Grafiti ialah suatu hakaran. Suatu lakaran yang dibuat pada dinding. Suatu ketika, grafiti ini dikaitkan dengan golongan muda yang mahu meluahkan perasaan yang bergelojak. Oleh sebab itu, grafiti dipandang negatif dan dianggap sebagai vandalisme. Lukisan jalanan, mural dan grafiti merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Okey, terima kasih Arman. Macam ada peminat je Arman kan, ramai kan. Terima kasih Arman. Okey, awak tengok ayat ni kan. Mural ialah satu lukisan besar pada ruang bangunan atau ruang dinding. Jadi kat sini awak kena carilah kata hubung ataupun biasanya sebab dia menggabungkan ayat tu lah kan. Jadi dipisahkan. Okey, jadi siapa nak bagi ayat pertama ni? Okey, sebenarnya cikgu dah tulis kat sini dah. Okey, ni ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Jadi sebenarnya ada 8 markah kat sini kan. Jadi dia akan pilih lah. Okey, mural ialah satu lukisan besar pada ruang bangunan atau ruang dinding. Siapa kak itu? Dengar pun dah tahu Johor. Okey, Johor. Betul sebab dekat situ
Dia ada kata hubung atau kat situ. Jadi bila dia tak boleh masuk ke atau, dia kena pisahkan lah. Okay, terima kasih Juhong. Betul jawapannya. Okay, cikgu type dulu ya. Kejap Gila. Pada ruang dinding. Okey, betul. Okey, atau tu dia tak masukkan. Dia buang kata hubung tu, dipisahkan ayat, dapat dua ayat. Dan maksudnya awak dapat 2 markah kat sini kalau betul. Okey, ayat yang kedua. Grafiti ialah suatu lakaran yang dibuat pada dinding. Cikgu, boleh saya cuba? Siapa tu? Wan Zafira. Alhamdulillah, Wan Zafira. Okey, Wan Zafira. Grafiti ialah suatu lakaran. Grafiti dibuat pada dinding. Okey, kata hubung dia apa sebenarnya? Yang. Betul kata hubung apa tu? Yang tu. Yang tu relatif kan? Ada 2 je, bahawa dengan yang kan? Okey, betul terima kasih. Okay, silap. Ialah suatu lakaran. Okay, lepas tu okey, ayat seterusnya. Oleh sebab itu, grafiti dipandang negatif dan dianggap sebagai vandalisme. Okey, apa tu nak buat? Okey, oleh sebab itu tu dia penanda wacana ya. Jadi ayat dia tu tak masuk pun tak apa. Kalau masuk pun kena ulang. Ada siapa nak cuba? Siapa tu? Siapakah itu? Apa nak cuba tu? Cikgu, saya nak cuba. Apa? Grafiti Kiasatina. Tak dengar. Siapa tu? Kiasatina. Kiasatina. Okey, Kiasatina. Okey, cuba. Grafiti dipandang negatif. Grafiti dianggap sebagai vandalisme. Okey, betul. Betul lah. Tapi kalau awak nak ulang oleh sebab itu grafiti dipandang negatif ataupun oleh sebab itu grafiti dipandang dianggap sebagai vandalisme pun boleh. Oleh sebab itu dia hanyalah penanda wacana. Jadi boleh tulis grafiti dipandang negatif ataupun grafiti dianggap sebagai vandalisme. Okey, betul. Terima kasih. Alia nak masuk. Alia nak masuk sekejap ya. Okey, nak masuk dah. Okey. Ayat yang terakhir tu, lukisan jalanan mural dan grafiti merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Cikgu? Nak cuba? Okey, cuba dulu, dengar dulu. Lukisan jalanan mural merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Ayat kedua, lukisan jalanan grafiti merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Lukisan jalanan mural macam tak kena tu kat situ. Sebenarnya dia ada 2 benda kat situ kan. Cuba awak baca baik semula, awak ulang, awak tengok kata hubung dia apa kat situ. Dan kan. Tadi awak ulang lukisan jalanan mural 2 kali kan. Betul tak? Dan ni kata hubung. Jadi ada ayat pertama.
Cuba ulang semula jawapan awak. Takut cikgu yang salah dengar tadi. Lukisan jalanan mural merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Ayat pertama. Ayat kedua, lukisan jalanan graviti merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Okey, sebenarnya ayat dia senang je. Siapa ni? Balkis Okey, sebenarnya dia kata hubung tu dan kan. Jadi sebenarnya dia nak cakap lukisan jalanan mural merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Dan satu lagi ayat yang sebenarnya ialah grafiti merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Sebab kata hubung dia kat situ dan. Oh, dia tak payah ulang daripada awal lah cikgu? Tak, sebenarnya dia nak cakap sebenarnya lukisan jalanan mural salah satu seni yang sedang berkembang maju, dan satu lagi dia nak cakap grafiti pun sebenarnya salah satu seni yang sedang berkembang maju. Okay. Dia tak payahlah ulang lukisan jalanan mural lagi sekali, kan? Sebab kata hubung yang kita jumpa kat situ yang nak betulkan ialah dan. Dan tu biasanya dia akan pisahkan ayat lah. Okey, Balkis? Okay tak? Okey, cikgu. Okey, makasih Balkis. Lukisan. Cikgu, ada soalan. Tapi kan ayat ni dia ada dua kata hubung. Okey. Dan dengan yang. Kan? Dan dengan yang. Lukisan jalanan mural grafiti merupakan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Jadi, ada dua yang dekat situ kan? Tapi kita pilih yang dekat situ tu maksudnya maksud yang sama. Jadi dia tak perlu ulang. Sebab dia nak cerita tentang lukisan jalanan mural. Tapi katakanlah dia kata kalau ayat dia kan, dia cakap lukisan satu ayat lukisan jalanan mural merupakan salah satu seni yang berkembang maju. Kalau dia bagi ayat tu, jadi yang dekat situ nak kena pisahkan. Lukisan jalanan mural merupakan salah satu seni. Okey, lukisan jalanan mural sedang berkembang maju kan. Tapi sebab dekat sini dia fokus pada kata hubung dan. Jadi yang tu dia maksud yang sama untuk lukisan jalanan mural, dan yang tu maksudnya sama juga dengan grafiti. Faham tak? Okey ke? Okey, faham. Kan sebab yang tu. Tapi kalau katakan ayat dia tadi tak ada dan tu, tak ada grafiti tu, dia memang cerita tentang lukisan jalanan mural tu, dia boleh pisahkan juga tu. Sebab yang tu memang kata hubung. Tapi bila dia maksud dia sama, menunjukkan lukisan jalanan mural dan grafiti tu sama, maksudnya yang tu kita tak gugurkan yang tu lah. Kalau tak ada perkataan dan tu, kan nak cakapkan kalau ada yang sahaja. Kalau grafiti bukan salah satu seni yang sedang berkembang maju. Jadi kena pisahkan lah tu. Kena pisahkan grafiti merupakan salah satu seni. Lepas tu grafiti sedang berkembang maju. Maksudnya perkataan yang tu jangan masukkan. Tapi sekarang ni yang ni mesti masukkan. Sebab dia membawa maksud yang sama. Kan? Okey. Kembang maju. Okay, dan lagi satu. Okey. Dapat dua ayat. Okey. Ada soalan tak tentang sintaksis ni? Cikgu, kalau masa exam, kita kena tulis balik ke ayat tu balik. Soalan dia, awak tengok. Dia kata, baca petikan di bawah dengan titi, cerakingkan 3 ayat majmuk. Jadi awak tak perlulah asingkan macam saya ni. Sebab saya nak nampak. Saya nak awak nampak kan masa perbincangan. Jadi awak tulis je nombor 1. Mural ialah satu lukisan besar sebab dia ada 6 markah kan. Dia buat nombor 1, mural ialah satu lukisan besar pada ruang bangunan. Nombor 2, mural ialah satu lukisan besar pada ruang dinding. Yang ketiga, grafiti ialah satu lakaran. Yang keempat, grafiti dibuat pada dinding. Okey, yang kelima, grafiti dipandang negatif. Yang keenam, grafiti dianggap vandalisme.
Yang ketujuh, tapi sebab dia ada 6 markah, tapi kalau awak nak tulis sampai 8 tu untuk kesemua ayat, dialukanlah sebab dia tak cakap pun kan. Dia cakap kan arahan soalan ni jadi 6 ayat. Jadi awak boleh tulis sampai 8 ayat. Nanti kalau katakan, dia akan pilih lah, dia akan tanda. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sampai 6 dah dapat dah markah. Terima kasih ni, bagus soalan ni kan. Jadi macam mana nak jawab soalan kan. Jadi awak tak perlu habiskan masa salin soalan lah. Ya, terus je jawab nombor 1, 2, 3. Okey, ada lagi tak soalan? Nak gerak ni? Okey, boleh gerak? Okey, saya tengok bahagian penyuntingan. Okey, tajuk je penyuntingan dan menyebabkan kita takut kan. Tapi sebenarnya tak susah pun. Dia cari 13 kesalahan bahasa. Dia kata senaraikan dan betulkan kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13. Yang ini dia dah beritahu dah. Dia kata tak boleh senaraikan lebih daripada 13 kesalahan. Memang 13. Kalau katakan awak keluarkan ada 16 kan, awak tulis 1, 2, 3 sampai 16. Lepas tu dia akan hanya kira sampai nombor 13. Jadi nombor 14, 15, 16 yang betul dia tak tanda. Bila dia punya arahan macam ni, maksudnya memang awak kena ikut arahan tu. Maksudnya memang 13. Ya, dia kata anda tidak perlu menyalin petikan itu semula, tak perlu salin. Okey, cari je kesalahan. Kalau soalan macam ni, jawapannya mesti macam ni. Salah, betul. Sebab dia kata kat sini, senaraikan dan betulkan. Jadi awak jangan tulis jawapan yang betul je lah. Ya, awak kena senaraikan. Sebab arahan kat sini dia nak senaraikan, lepas tu betulkan. Jadi cara jawab macam ni lah. Salah, betul. Okey? Okey, yang mana salah? Siapa nak baca ni? Okay, orang lain lah yang diam je tu. Adrian ke? Siapa lagi tu kat sini? Kan? Ada tak lagi? Berapa orang? Okay. Adrian ada Adrian. Amir Miza, Chong Junian, Cep Jackson. Siapa nak baca? Ya, baca pun maksudnya awak berkomunikasi kan dalam PDPR. Okay, siapa nak baca? Cikgu, kalau saya nak try boleh? Boleh, siapa tu? Kamarudin. Okey, boleh baca. Yang lain tengok masa baca harus tu. Menjadi ejen perubahan pada masyarakat dengan memberi sumbangan yang bermakna kepada pembangunan sosioekonomi negaranya. Namun, ruang kerja bagi siswa sastra, bahasa, sains sosial dan pendidikan tidak sahaja terhad dan penuh dengan saingan yang hebat. Keadaan itu menjadi semakin buruk dengan bilangan selepas universiti dan siswa Zah yang semakin bertambah daripada tahun ke tahun. Oleh itu, siswa Zah perlu bersedia dengan berbagai kemahiran untuk berhadapan dengan cabaran. Okey, terima kasih. Okey, nampak tak kesalahan? Okey, kesalahan kat sini banyak maksudnya kesalahan ejaan, kesalahan kata hubung, kesalahan imbuhan, kesalahan istilah, kesalahan kata ganti nama. Maksudnya bila dia kata kesalahan bahasa, apa-apa saja yang awak nampak macam tak sesuai kan perkataan tu. Ya, imbuhan, istilah kata sendi nama dia. Ya, kena tengok yang mana satu, ada tak? Okey, kita tengok ayat pertama. Siswa Zah harus menjadi ejen perubahan pada masyarakat dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada pembangunan sosioekonomi negaranya. Okey, ada tak yang awak nampak salah? Sosioekonomi. Okey, sosioekonomi. Kenapa salah tu? Sebab dia jarak. Dia jarak. Sebenarnya dia rapat. Okey, betul. Siapa tu? Mel. Okey, pandai Mel. Okey, ada lagi? Yang mana salah? Dekat ayat tu saya nampak ada 4 salah. Baru ayat pertama je dah ada 4 kesalahan. Ada imbuhan, ada salah ejaan. Cikgu. Memberi. Memberi kenapa salah?
Oh, saya ingat memberikan. Betul lah. Betul lah tu saya tanya kenapa dia salah. Betul dia salah. Kenapa? Oh, saya ingat kena tambah imbuhan memberikan kalau kamu. Betul. Akil kan? Oh, betul. Ya, saya. Okey, memberi tu salah. Yang betulnya ialah memberikan. Pernah nampak dah. Jadi dah dapat 2 dah. Okey, ada lagi tak salah? Cikgu, yang pada tu jadi kepada ke? Siapa tu? Puan Zafira. Ya. Betul. Cikgu dah kenal suara dah. Okey. Pada tu kepada ya, perubahan kepada masyarakat, bukan pada masyarakat. Pada tu lebih pada tempat kan, kepada orang. Okey, lagi satu je kesalahan dalam ayat ni. Sosioekonomi tu cikgu. Sosioekonomi tadi dah sebut dah. Ada lagi satu. Negaranya. Negaranya kenapa salah? Ya. Pembangunan sosioekonomi negara. Siswaza, dia cakap ekonomi negaranya, negara siswaza tu lah. Betul ayat tu. Ada satu ejaan yang salah. Cikgu. Harus. Mana? Harus. Perkataan nombor 2. Perkataan nombor 2 harus. Kenapa salah? Cikgu, yang setahun ke tahun tu salah. Tahun ke setahun. Saya baru buat ayat pertama. Siapa yang laju tu? Cikgu. Agent. Betul. Agent salah. Kenapa salah? Agent. Agent tu kan, bukan agent AEGEN, tapi agentnya agen, AGEN, bukan J. Agen. Sebenarnya agen. Okey, betul, nampak juga hari ni. Siapa tu? Akil Ya. Okey, tadi saya nak tanya kenapa harus salah? Siapa tadi cakap tu? Mel. Mel, kenapa salah harus tu? Sebab saya ingatkan hendaklah. Hendaklah. Macam sama je maksudnya. Dia kata bantu kan. Okey, betul tu. Tak ada salah. Okey, terima kasih semua. Okey, kita tengok ayat kedua. Namun, ruang kerja bagi siswaza sastra, bahasa, sains sosial dan pendidikan tidak sahaja terhad dan penuh dengan saingan yang hebat. Okey, ayat yang kedua. Apa yang salah tu? Nampak tak? Memang ayat dia memang macam tak. Saya baca tu dia bukan ayat yang lengkap kan. Macam ada something wrong kat situ kan. Okey, apa yang salah? Cikgu. Ruang kenapa? Ruangan. Ruangan. Namun ruangan kerja, ruangan kerja. Sebab awak nampak kat situ ruang kerja tu macam ada yang tak kena kan. Ruang tu betul tapi sebelah dia yang salah. Kenapa dia salah tu? Dia bukan ruang kerja. Dia bukan kerja yang salah. Dia yang salahnya ialah pekerjaan. Jadi siapa tadi tu? Mel lagi. Okey, ruang pekerjaan bagi siswaza. Betul tu. Okey, lagi salah? Saingan je. Saingan. Kenapa salah? Persaingan. Okey, siapa tu? Okey lagi. Dia dah melawan Mel dah. Okey, bukan melawan ya, lawan maksudnya persaingan yang hebat. Okey, betul ya, saingan tu salah ya, sebenarnya lah persaingan. Okey, ada lagi 2 salah kat situ. Istilah dia tak sesuai. Kata nafi dia tak sesuai. Kata hubung dia tak sesuai. Cikgu. Tidak sahaja. Tidak sahaja tak sesuai kan? Kenapa? Apa yang kata nafi yang sesuai? Bukan sahaja. Betul, terima kasih. Siapa tu? Mel lagi? Mel. Okey, maksudnya Mel ni dah jawab soalan ni kan, sebab tu dia tahu. Okey, lagi satu. Dan cikgu. Dan. Kenapa sebenarnya? Malah. Siapa tu? Syaza. Okey. Kita tengok malah. Okey.
bukan sahaja terhad, malah penuh dengan saingan. Betul lah, malah tetapi pun boleh juga malah maksudnya dia nak berbeza kan, dia bukan dan bukan maksudnya dia benda yang sama tetapi benda tu benda yang lain, malah benda tu jadi lain okey ada lagi tak? Kita tengok ayat yang ke-3 tu kan. Keadaan ini menjadi semakin buruk dengan bilangan lepas universiti dan siswaza yang semakin bertambah daripada setahun ke tahun. Tadi saya dengar ada orang cakap dah dari setahun ke setahun. Yang mana salah tu? Tadi siapa yang bagi tahu tu? Saya, Kamarudin. Okey, Kamarudin. Kenapa salah Kamarudin? Setahun. Setahun dia kena sama kalau semasa ke semasa, masa ke masa, tahun ke tahun, setahun ke tahun, ke setahun. Dia mesti benda sama, perkataan yang sama diulang. Okey, kalau tahun ke tahun pun betul. Kalau masa ke masa pun betul. Kalau semasa ke semasa pun betul. Kalau masa ke masa pun betul. Maksudnya dia kena benda yang sama. Okey, betul tu. Terima kasih. Okey, lagi? Bilangan lepas. Bilangan lepas. Yang mana satu ni? Lepas. Lepas. Kenapa salah lepas? Lepasan. Apa tu? Mel lagi. Okey. Dia lepasan universiti. Okey, lagi? Daripada cikgu. Siapa tu? Balkis. Daripada kenapa salah Balkis? Sebab dia dari tahun ke tahun. Sebab dia bila macam mana awak nak tahu daripada dia mesti kepada, kalau dari dia mesti ke. Lagi satu kat sini dia tunjuk waktu kan, bila waktu dia mestilah dari dan ke yang digunakan. Okey, terima kasih Balkis. Okey, lagi satu? Lagi satu. Satu je lagi. Cuba kita baca. Keadaan ini menjadi semakin buruk dengan bilangan lepasan universiti dan siswaza yang semakin bertambah dari setahun ke setahun. Yang itu je, memang kat situ je. Sebenarnya ada lagi satu dekat depan tu. Ayat sebelum tu tadi kan. Namun ruang kerja bagi siswaza sastra, bahasa, sains sosial dan pendidikan tidak sahaja terhad dan penuh dengan saingan yang hebat. Dia bukan saingan yang hebat tapi saingan yang apa? Itu istilah salah tu. Siapa dapat kena pasti kenapa hebat tu tak sesuai istilah dia? Ada tak istilah yang awak rasa, cikgu saya tahu tu, nak kongsi dengan kawan-kawan? Okey? Ada tak hebat? Sengit boleh ke cikgu? Siapa tu? Koim. Betul, sengit Koim. Okey, istilah hebat tu bukan, memanglah macam hebat kan, tapi sebenarnya dia saingan yang sengit kan. Okey, terima kasih Koim, betul. Okey, dan yang terakhir sekali. Oleh itu, siswaza perlu bersedia dengan berbagai kemahiran untuk berhadapan dengan cabaran. Okey, yang mana salah? Ada satu je salah. Berbagai. Siapa tu? Mel lagi. Okey, Mel punya ruang dah habis tanda dah. Okey, berbagai kan? Dia kata bilangan tak tentu. Jadi dia mesti kata digandakan dia berbagai-bagai. Kalau tak nak guna berbagai-bagai, dia mesti guna kata pelbagai. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok ni kejap saya takut ada orang nak masuk jap. Okey, tak ada yang nak masuk. Okey, jadi kat sini awak dah kena pastikan. Kita kena tulis kat sini yang mana salah. Okey, tolong cikgu. Boleh? Boleh. Siapa? Apa tadi tu? Pada, kepada, lagi?
Sosioekonomi. Sosioekonomi. Okey, lagi. Setahun ke tahun. Kita ikut ayat boleh tak? Saya pun pening dah ni. Kita ikut ayat Ejen, agen, lagi memberikan. Okey, ayat kedua. Kerja, pekerjaan, tidak kan. Lagi hebat, sengit. Lagi dan kan, dan tetapi okey, lagi lepasan kan. Okey, saingan, persaingan. Okey, ada lagi tak? Setahun ke tahun. Yang ni lah. Setahun ke tahun. Ada punya ni. Setahun ke setahun. Jadi ada dua kat sini. Kalau katakan awak nak pilih dia tahun. Jadi kat sini tahun ke tahun. Dia mesti perkataan yang sama. Dan lepas tu bila awak tulis jawapan, kalau kat situ ayatnya perkataannya huruf kecil, awak kena tulis huruf kecil juga. Takut ini dia jadikan sebab untuk kata awak punya salah kan. Okey, jadi kat sini kena betulkanlah semua. Okey, ada satu lagi sebenarnya ni. Ada lagi. Berbagai. Berbagai. Okey, dia boleh dua. Berbagai. Bagai atau pelbagai. Okey, ada lagi satu. Ni saya rasa 14 yang saya buat 2, 4, 6, 7. Okey, yang ni tak. Ada lagi satu. Daripada. Sekejap saya nak buang ni. Mana pula tak boleh. Okey ni. Okey, daripada. Salah. Terima kasih. Saya cari perkataannya mana. Okey, dah. Dari yang betul. Okey, terima kasih. Okey, ada tak yang nak tanya tentang penyuntingan? Penyuntingan ni senang sebenarnya kan. Kalau kita nampak kesalahan tu, paling kurang pun kita akan nampak beberapa kesalahan kan. 7, 8 pun tak apa. Tapi awak nampak yang mana, awak senaraikanlah. Tapi dia tulis kat situ dia nak 13 je. Kalau lebih tak boleh diterima. Okey, soalan terakhir. Bukan terakhir. Ini soalan 4. Okey, bahasa Melayu standard. Okey, cikgu ada kongsikan kan yang cikgu Haslinda Nur cakap nak jawab soalan tu bukanlah susah ya. Jadi awak kena set minda awak tu dulu mind awak tu. Bahawa bahasa Melayu klasik tu tak susah ya. Awak cuba je tukar sebab markahnya ialah holistik. Holistik maksudnya impression cikgu Cikgu rasa tu dalam satu ayat tu dia betul. Cikgu akan bagi markah. Awak jangan risau. Ya, kalau paling teruk pun separuh. Jangan tak jawab langsung. Cikgu dah keluarkan soal dia punya ayat. Sekejap Alia. Sekejap lagi pada kelas ni. Boleh tak? Sorry Okey. Saya tengah marah ni sebenarnya. Saya tengah sabar je. Okey, cikgu dah
dah keluarkan ayat klasik yang tadi tu, sebenarnya senang je bila awak kena buat kurungan lah supaya awak tak lari daripada ayat yang awak nak kena tukar tu. Okay, kat sini sebenarnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 cikgu jumpa, tapi markah dia ada 6. Yang lagi satu markah mungkin impression lah kot kan, apa yang salah kan. Okay, jadi kat sini ada 5. Okay, siapa nak tukar? Seketika lagi, awak kena tahu untuk bahasa Melayu klasik tu, dia akan guna penanda wacana yang memang macam sama markah kan. Jadi penanda wacana tu dia kena tukar. Ataupun awak terus jadikan dia satu ayat penyataan. Okey, bila seketika tu gunalah bahasa sekarang lah kan. Okey, jadi senang awak nak ubah. Cuba siapa nak cuba ubah. Untuk ayat pertama, seketika lagi maka Laksmana pun datang membawa syahwat dan keris ke Talasari. Aduh. Okey, untuk cikgu. Nak try. Sebentar lagi Laksamana datang dengan keberanian dan keris ke Talasari. Siapa tu? Syaista. So ulang boleh tak Syaista? Saya tak dengar lah. Sebentar lagi Laksamana datang dengan keberanian dan keris ke Talasari. Okey, okey. Okey, sebenarnya dekat situ kan, sebenarnya ni prosa tradisional tingkatan 4. Betul tak? Okay, sebenarnya saya tak suka teks ni kan. Sebabnya dia memang susah cikgu nak ajar. Dalam ni dia memang ada perkataan yang cikgu tak suka nak ajar sebenarnya. Okey, awak tengok sebenarnya dia bawa sebenarnya Laksmana tu, saya terangkanlah cerita dia kan. Dia dah bunuh dah ke Talasari. Jadi dia bawa bukti pada raja. Bukti dia bunuh ke Talasari tu, yang pertama dia bawa keris tu dengan syahwat tu ialah kemaluannya yang dia potong masa dia bunuh keris ke Talasari. Saya memang tak suka ajar yang ni kan, tapi bila ada benda tu awak kena tukar lah, patutnya dia tak boleh jadi teks ni kan. Okey, jadi sebentar lagi tu sebenarnya sebentar nanti Laksmana akan datang membawa syahwat dan keris ke Talasari. Dia bawa kemaluan keris ke Talasari. Kalau awak tak ubah syahwat tu tak boleh lah kan. Okay, sebenarnya awak nak tengok glosari nanti saya photostikkan awak glosari untuk Syahwat tu kemaluan? Dalam bahasa klasik. Sebab tu saya tak suka teks tingkatan 4 ni. Saya kan kalau semua dalam kelas tu perempuan tak apa kan, lelaki aduh saya pening ni kan. Okey, tapi yang tadi tu semua betul. Okey, kalau katakan syahwat tu awak tak tukar, mungkin awak dapat katakan ayat dia satu tu biasanya satu ayat tu untuk 2 markah. Tapi bila kat sini dia ada 5 pilihan. Jadi cikgu mungkin bagi ayat awak tu mungkin dapat separuh kalau salah tadi kan. Sebentar nanti ataupun sebentar lagi pun boleh Laksamana akan datang membawa kemaluan. Dia bunuh ke Talasari tu dan dia potong kemaluan ke Talasari tu. Macam betul kan? Okey? Cikgu. Akan datang. Dating pula. Okey, terima kasih. Tadi tu tadi siapa yang jawab tadi? Syaista ke? Yang Okey. Terima kasih. Betul jadi sebenarnya dia impressionnya, jadi awak jangan rasa takut nak tukar. Boleh. Yang kedua maka yang kalau macam saya tak tukar perkataan lagi tu tak apa ke? Sebentar lagi Laksmana itu impression cikgu rasa macam satu je kan. Dia lagi satu masa tanda tu dia nak awak tukar glosari yang diberi tu sebenarnya. Kalau penanda wacana tu macam sebentar lagi macam marker tu dia kena tengok yang mana sesuai lah. Tapi kalau nanti cikgu akan photostikkan belakang tu ataupun nanti cikgu ambil gambar. Sebenarnya awak hafal tu glosari
dekat belakang tu untuk bahasa Melayu klasik. Dia ada beri maksud. Kalau form 5 awak dah ada dah sekarang kan, nanti awak tengok teks tu kat belakang sekali ada glosari yang diberi maksud. Ya, sebab kadang-kadang kita nak cari maksud bahasa klasik ni dalam kamus dewan tak ada ya. Saya pun kadang-kadang cari. Memang susah, tapi cuba kita tengok kat glosari kat belakang tu. Okey, yang kedua. Maka sembah bendahara, inilah tuanku pertandaan yang sungguh, apalah tu agaknya. Cikgu, nak cuba. Bendahara menyembah, inilah bukti yang sebenar, tuanku. Ya. Betul. Sebenarnya, bila dia ada tanda, maksudnya dalam ayat bercakap tu, awak kena ikut juga. Ya, kalau kat sini, awak tak boleh ubah. Kat sini dia kata maka sembah bendahara. Jadi bendahara tu betul ya. Siapa tadi tu? Syaza. Betul ya. Dia memang macam betul. Memang betul jawapan tu. Jadi memang cikgu kalau bagi tu maka memang penuh. Bendahara menyembah. Kalau katakan kalau sembah bendahara macam tu betul. Kalau kata sembah bendahara, boleh juga. Okey. Inilah bukti sebenarnya. Ni mesti tanda koma ni pula yang kena, pembuka kata, penutup kata pula yang penting ya. Kalau awak tak buat ni, dia jadi salah lah. Kita tengok ayat tadi. Betul tak? Dia ada penutup tak? Sekejap saya tengok soalan dia. Lain pula. Ni form 4. Sekejap ya. Tapi dekat dalam perkataan, dalam ayat yang dekat dalam soalan tu, dia tak ada penutup. Jadi awak pun tak perlulah nak tutup. Jadi tanda membuka kata tu, tanda koma, benda tu penting ya, awak kena ikut. Sama macam bahasa Melayu klasik tu. Okey, yang kedua pula, yang ketiga, terima kasih tadi Syaza. Betul semua. Okey, yang ketiga, pada bicara patik, jika lain daripada laksmana, tidak akan dapat membunuh penjuri itu. Okey. Apa tu? Siapa nak cuba? Cikgu, kalau saya nak cuba boleh? Boleh, siapa tu? Kamarudin. Okey, Kamarudin. Bagus Kamarudin. Pada pendapat patik, jikalau ada orang lain selain daripada laksamana, ia tidak dapat membunuh penjuri itu. Dia tak dapat membunuh penjuri itu. Okey, boleh juga. Pada pendapat bicara tu, sebenarnya pendapat dia kan, pada pendapat patik. Kenapa patik tu Kamarudin tak tukar? Sebab itu bahasa istana. Sebab bahasa istana kan. Jadi dia tak perlu tukar. Pada pendapat patik, ada tanda koma kat situ. Dia kata kalau bukan laksmana yang bunuh, dia ada orang lah yang dapat membunuh laksmana itu. Kan? Ataupun pada pendapat patik, tiada seorang pun yang mampu membunuh penjurit. Okey, katakan penjurit tu awak tak tahu nak tukar. Jadi awak letak je penjurit tu kat situ. Ataupun sebenarnya penjurit ni ialah askar upahan ya. Kalau awak tengok dekat glosari belakang tu, penjurit ialah askar upahan. Ya, melainkan laksmana. Maksudnya kat sini pada pendapat patik, kalau bukan laksmana yang bunuh pencuri itu, maka tiada orang yang dapat membunuhnya. Ataupun ayat yang dekat dalam skema ni, pada pendapat patik, tiada seorang pun yang mampu membunuh askar upahan melainkan laksmana. Ataupun awak katakan awak tak tahu nak tukar tu, awak penjurit tu tulis je penjurit. Ya, jangan risau. Pada penjurit.
Okey, ayat keempat. Janganlah. Kalau jika lain daripada laksmana tu, saya biarkan boleh ke? Kalau awak nak tulis pada pendapat saya, awak nak masukkan juga jika lain. Jika lain daripada laksmana. Jika tu kalau awak tukar kalau, lagi okey lah. Tapi kalau masuk tu dia macam impression kan, dia keseluruhan sebenarnya. Kalau boleh, jika lain tu macam memang bahasa klasik. Memang nampak. Jadi kalau boleh kena tukar. Ataupun pada pendapat Patik, kalau ni apa ni saya tulis. Kalau tiada seorang pun, kalau tiada seorang pun yang mampu membunuh penjurit melainkan laksmana. Okey, kalau nak tulis kat sini kalau pun tak apa sebab dia bahasa bahasa apa ni, bahasa percakapan. Jadi kalau tu boleh terima. Okey, yang keempat. Janganlah membunuh dia, menentang matanya pun tiada dapat. Ini dia bahasa percakapan lagi sebenarnya. Dia kata janganlah membunuh dia. Menentang matanya pun tiada dapat. Siapa nak jawab? Khadijah. Okey, Khadijah. Jangan membunuh dia, tentang matanya pun tak dapat. Semula. Jangan membunuh dia, tentang matanya pun tak dapat. Okey. Kasih. Okey, betul tak tu? Jangan membunuh dia, bertentang mata pun tak dapat ni. Cikgu, kalau saya tulis bukan setakat membunuh, menentang matanya pun tidak dapat. Boleh. Yang itu lebih sesuai. Sebenarnya nak cakap, sebenarnya nak bunuh Ketalasari ni, nak bunuh dia, nak tengok mata pun tak boleh. Macam manalah nak bunuh dia, sebab dia nak tunjukkan Laksmana ni hebat dia je yang boleh bunuh. Orang lain tu memanglah tak boleh nak bunuh dia, sebab kita nak tengok mata dia pun kita tak dapat. Dia sangat ada kuasa sakti kat situ kan. Sebab Laksmana pun bukan calang-calang orang kan. Jadi dia bolehlah nak tengok mata Ketalasari dan boleh bunuh. Dia nak cakap kat orang lain ni sebenarnya bukan tadi siapa tadi? Balqis Ya, cikgu. Ulang semula Balqis, bukan? Bukan setakat membunuh, menentang matanya pun tidak dapat. Okey, bukan setakat membunuh, menentang matanya pun tidak dapat. Betul. Okey, lagi? Zafar. Kalau sedangkan melihat matanya pun tidak dapat. Sama juga. Sedangkan melihat menentang mata. Awak nak tambah kat sini kan? Bukan setakat membunuh, sedangkan boleh? Melihat. Lagi ayat awak. Cikgu, ada soalan. Untuk yang kedua tu kan, kalau saya cakap contoh inilah pertandaan yang sangat bermakna. Sama ke maksud? Bukti. Maksudnya dia nak cakap pertandaan yang sangat bermakna. Ke tak? Pertandaan tu bahasa klasik kan. Macam ayat dia, macam kalau orang nak tahu bahasa klasik, awak tengok imbuhan dia tu memang macam tak kena dengan perkataan dia kan. Okey. Okey, ada lagi? Cikgu. Kalau saya guna bukan sahaja, betul ke? Bukan sahaja, boleh? Bukan sahaja membunuh, bukan sahaja tapi awak kena betulkan ayat dia sikit lah. Bukan sahaja tidak dapat membunuh, sedangkan menentang matanya pun tak dapat. Boleh juga. Dia impression. Awak jangan takut ya. Cikgu tengok je, cikgu dah bagi markah lah sebenarnya. Okey, boleh. Okey, yang terakhir. Maka segala mereka pun masing-masing tunduk kemalu-maluan, lalu kembali. Apa tu? Cikgu. Kalau mereka pun masing-masing menunduk kemaluan, lalu kembali. Okey, sebenarnya dia nak tunjuk dia orang malu kan, dan berlalu pergi. Lalu kembali tu
macam dia nak cakap orang tu datang kat sini sebab bahasa klasik ni dia memang terbalik. Tapi kalau kita sebenarnya kita nak suruh dia pergi kan. Dia nak jadi yang tu kembali tu dia bahasa klasik, dia kena ubah. Berlalu pergi ke kan. Sebenarnya dia malu. Okey, saya nak ulang nak ingatkan awak cerita dia sebenarnya kan. Ceritanya sebenarnya awak kena tahu cerita dan awak boleh explore dan awak boleh bina ayat dia sendiri, cerita dia sebenarnya. Okay, yang pertama ceritanya dia berkenaan dengan Kertalasari yang kematian bapanya Bapa dia ni pahlawan, bukanlah macam dia pahlawan lah dekat Majapahit, dekat sana dekat dia bertanah Jawa. Dia dibunuh. Jadi Kertalasari ni dia nak tahu siapa yang bunuh. Jadi masa tu Majapahit tak silap saya siapa dia punya tu dia punya orang lah kat sana, siapa nama dia tak ingat lah, tetapi lebih kurang lah ceritanya keseluruhan okey, dia rasa marah sebab bapa dia dibunuh oleh Laksmana Laksmana bunuh bapa dia kerana arahan raja masa tu Raja Melaka lah. Jadi dia sangat marah, dia sangat berdendam dengan Laksamana. Nampak ni, baru saya nampak Laksaman. Okey, Laksamana tu jadi dia pergi ke Melaka. Apabila ada orang tawarkan kalau dapat orang ni menaguk di air yang keruh lah bila dia kata kalau dapat bunuh, kalau Kertalasari dapat bunuh Laksamana dengan raja, Kertalasari ni akan dapat apa tu? Halia. Okey, kalau katakan dia dapat bunuh Laksamana, dia akan dapat tanah, dia akan dapat anugerah. Jadi Kertalasari ni sebenarnya dia tak nak anugerah tu pun, dia tak nak tanah tu pun, tapi dia nak membalas dendam. Okay, bila dia nak balas dendam, dia pergi ke Melaka, dia telah membuat onar maksudnya dia buat perkara yang tak bagus Yang pertama dia bukan nak bunuh je. Dia pergi buat kekacauan dekat situ. Yang pertama dia mencuri rumah orang kaya rumah macam rumah pembesar Melaka. Yang kedua, dia dah bunuh. Dia dah mencuri. Lepas tu dia mencabul isteri orang kaya tu. Yang ketiga, dia memang hilangkan semua barang tu. Memang macam dicuri semua sekali sampai rumah orang tu kosong. Dan diletakkan satu tempat. Jadi raja ni sangat takut lah sebab mula-mula dia buat dekat rumah orang kaya. Lepas tu dia buat dekat rumah pembesar. Dan yang terakhir sekali mestilah dia akan buat dekat istana. Jadi raja ni sangat takut dan dia suruh Laksamana ni mesti kena bunuh, mesti kena cari siapa yang buat ni. Tapi Kertalasari ni dia ada sakti. Dia ada ilmu hitam kat situ. Maksudnya dia ada magic kat situ. Dia boleh ada kuasa bila dia nak curi, dia tak perlu nak angkat emas tu berat-berat. Tapi dia mungkinlah dia baca jampi dia klik tangan dia macam tu je kan. Macam Thanos tu kan. Lepas tu dia hilang je barang tu macam tu. Jadi marahlah raja ni. Bila dia marah, dia suruh Laksamana bunuh. Pada satu malam Laksamana ni dia nak tunggu dia tunggu, tapi Kertalasari ni yang ada ilmu sakti ni, dia tahu dah ada orang yang nak bunuh dia. Jadi dia pun tak jadi mencuri pada malam tu. Dan pada keesokannya Laksamana guna cara yang lain lah dia guna satu muslihat lah Laksamana ni. Dia baring di tengah jalan dekat pasar tu. Malam-malam dia baring. Dia buat macam dia pengemis kat situ. Dan bila Kertalasari jalan dan dia tertendang Laksamana, dia marah lah kan. Bila jalan ada orang baring kat tengah jalan. Jadi dia pun macam baru nak tengok Laksamana. Dan Laksamana ni pun saya cakap tadi dia bukan calak orang. Dia pun ada ilmu ada ilmu sakti. Dan mungkin dia tenung mata Kertalasari dan dia bunuh. Dia bunuh Kertalasari. Dia cucuk dekat ni Itu salah satu tanda dia bunuh. Keris Laksamana tu dia memang special kan. Dia punya keluk dekat dalam bentuk keris tu. Itulah salah satu bukti dia bunuh. Dan yang bukti dia nak bunuh lagi sekali tu, dia potong dia kerat kemaluan Kertalasari tu sebagai bukti dia bunuh.
Okey, jadi pada keesokan harinya, Sultan tu, bendahara tu semua tahulah bahawa Ketalasari tu dah meninggal dunia, dah dibunuh. Jadi dia pun cakap, oh siapa yang bunuh ni? Tak tahu siapa yang bunuh. Jadi dia pun buatlah satu ni siapa yang bunuh boleh tunjukkan bukti. Jadi semua orang yang lalu ketika itu dia potong tangan Ketalasari, dia keluarkan bibir mata, dia keluarkan kaki, dia keluarkan semua dia potong ya. Jadi bila dia tunjuk dia orang ni yang potong, ada yang bawa kepala sekali. Dia yang berjaya potong dan dia yang berjaya bunuh. Jadi apa buktinya? Semua orang kata dia yang bunuh dulu. Macam mana dia nak tahu? Jadi bila Laksmana pun bawa dia bawa bukti kemaluan Ketalasari tu, dan dia kata dia yang bunuh, macam mana pula bendahara kata betul lah Laksmana. Sebab masa dia bunuh tu dia cucuk keris tu kan, dia potong benda yang dia guna keris dan dia cucuk benda yang sama dekat dada siapa tu Ketalasari. Itulah buktinya. Sebab kat situ dia keris ni dia ada keluk dia ada bentuknya kan. Jadi itulah buktinya bahawa Laksmana lah yang bunuh. Jadi yang lain tu datang, yang lain tu malulah sebenarnya. Dan dia orang pun balik pergi semula dia malu. Sebenarnya Laksmana yang bunuh. Okey, lepas tu cerita dia saya ceritalah sampai habis kan. Okey, bila Sultan dah tahu Laksmana dah berjaya bunuh, dia pun kata dia bagi anugerah lah dan dia kata okey, 2 bahagian harta yang dijumpai itu dekat Bukit Cina akan diserahkan kepada siapa tu? Diserahkan kepada Laksmana dan satu tu pulang kepada orang asal. Tapi Laksmana ni dia sebenarnya tak nak Jadi harta yang dia dapat 2/3 tu dia bagi pula pengemis, dia bagi pula kepada pengemis, dia bagi kepada pekerja kerajaan kerja ni lah raja-raja orang bawah-bawahan ni. Dan satu pun dia tak ambil Okey, dan buktikan bahawa dia ni taklah memandang pada harta. Dia tolong kerana dia memang sayang pada negara dia, dia sangat patuh kepada perintah raja pada waktu itu. Okey, jadi saya terus betulkan lah kan. Kita sikit kan. Mereka ni siapa tadi? Mereka ni siapa tadi? Orang yang mengaku tadi dia bunuh Okey, ni nanti cikgu share dekat dalam GC awak. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, petikan di bawah mengandungi. Okey, ada soalan tak? Okey ke? Faham ke? Bahasa Melayu klasik ni? Semua dah tidur. Saya cerita bukan untuk tidur. Saya ingat dah tidur dah semua. Okey, kita sambung Okey, sistem dan aplikasi bahasa. Soalan yang kelima, peribahasa. Okey, soalan peribahasa ni pelbagai Yang ini jenisnya dia kata dia beri peribahasa, senaraikan 2 peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama masuk dekat dalam ni. Ada 3 peribahasa. Peribahasa maksudnya luas simpulan bahasa, kiasan, pelbagai kata hikmah tu lebih kurang termasuk dalam peribahasa. Jadi ada 3 dekat sini saya terus keluarkan lah kan. Bagai mencurah air ke daun keladi, nasi sudah menjadi bubuk, usaha tangga kejayaan. Kena bacalah seorang, baca dululah dia punya ni. Siapa nak baca? Cikgu, saya baca cikgu. Apakah itu? Firdaus. Firdaus, akhirnya Firdaus bersuara. Okey, Firdaus baca. Fazli menduduki peperiksaan Sijil Pembelajaran Malaysia kali kedua selepas gagal sebelum ini. Semasa menduduki peperiksaan buat kali pertama, dia lebih banyak membuang masa dengan bermain permainan video. Segala nasihat ibunya bagi mencurah air ke daun keladi kerana dia tetap dengan sikapnya yang sabar lewat. Fazli sangat menyesal tetapi nasib sudah menjadi bubur. Walau bagaimanapun dia tidak berputus asa. Fazli bangkit semula dan percaya dengan usahanya itu dia akan mencapai kejayaan kerana usaha tangga kejayaan. Okey, terima kasih Firdaus. Okey, ni semua dia tapi
Tapi dia kata dia nak 2 je. Jadi awak tak payah nak tulis dia nak 2 je. Sebab kalau awak tulis yang pertama, kedua, yang ketiga salah, yang ketiga betul, yang kedua salah, dia tetap akan kira yang pertama dan kedua je. Yang ketiga dia tak nak kira. Okay, cikgu dah keluarkan. Okey, siapa boleh bagi peribahasa banyak ni, bagai mencurah air ke daun keladi. Maksudnya kita cakap sia-sia je kan. Okey, selalu mak awak cakap apa selalu kan? Ini kita tengok biasa ibu bapa marah kan. Cakap Kan nak try. okey. Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Selalu mak kita cakap macam ni kan. Sebab cakap macam lalu je. Sebenarnya ada banyak ya. Okey, seperti mencurah garam ke laut ya. Maksudnya garam laut tu dah masin, kita pergi curah garam. Maksudnya sia-sia je. Okey, lagi apa? Ada lagi tak yang lain? Cikgu, bagai menghitung bulu kambing tak boleh? Bagai menghitung bulu kambing? Perkara yang sia-sia. Tak. Boleh tu ya. Maksudnya dia sia-sia dia kira banyak. Macam mana nak kira kan? Okey, ataupun bagai hujan jatuh ke pasir, sebab kalau air jatuh ke pasir tak ada apa-apa pun kesan kan. Okey, yang lain tu boleh. Ada lagi tak yang lain? Bagai mencurah garam ke laut. Bagai mencurah garam ke laut. Okey, kita tulis lah kan ada. Bagai mencurah garam ke laut. Lagi, tadi apa tadi? Seperti anjing menyalak apa tu? Menyalak bukit kan. Tak ada orang pun kat situ. Dia pergi tak salak kat bukit tu buat apa kan? Tak guna kan. Ya, dan lain-lain banyak ya. Okey, yang kedua tu, nasi sudah menjadi bubur. Cikgu. Kalau saya buat kerana nilai sedikit habis rosak susu sebelanga. Tu bukan. Tu maksudnya seorang salah, orang lain pun kena. Nasi dah jadi bubur ni maksudnya dah tak boleh nak tolong lagi dah. Memang kena makan bubur tu je lah. Sesal dahulu? Boleh ke tu? Ataupun sudah terhantuk? Okey, boleh. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian. Apa tu tadi? Juhong Juhong ke yang jawab ni tadi? Okey, terima kasih Juhong. Okey, lagi satu sudah terhantuk. Baru termadah. Terhantuk. Dah terhantuk dah, kepala dah sakit dah kan. Baru nak apa? Nak tunduk kepala kan. Tak boleh lah ya. Terhantuk baru terngada. Okey, usaha tangga kejayaan. Okey, ada tak? Ini ada peribahasa yang sesuai tak? Cikgu. Untuk yang nasi sudah menjadi bubur tu. Kalau saya guna, apa boleh buat? Sakit menimpa sesal terlambat. Boleh. Pandai ni. Apa boleh buat? Sama maksudnya. Tapi awak kena hafal betul-betul ya. Dia punya perkataan tu. Kalau salah sikit pun dia tak nak terima. Sesal. Bagus ya. Awak tahu. Okey, lagi? Ada tak lagi? Kalau saya buat terajak perahu boleh berundur, terajak kata jangan sesekali. Tu dia lebih pada perbuatan ya. Kalau kita dah buat sesuatu tu, perbuatan kita tu dah tak boleh nak undur. Boleh juga. Okey, kita masuk usaha tangga kejayaan. Okay, dia ada tak peribahasa? Boleh. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Betul. Okay, ada lagi tak yang lain? Yang bulat? Yang bulat apa?
Pandai. Yang bulat datang bergolek. Yang pipih. Maksudnya kayak dating semua kan. Sekejap saya betulkan. Datang melayang. Okey, dah pukul 12.52. Awak dah ada kelas lagi kan? Saya nak ambil kehadiran dulu ya. Tunggu kejap Jangan left dulu. Kelas awak lepas ni kelas apa? Saya minta maaf dengan cikgunya. Matematik. Kejap lagi saya minta maaf dengan cikgu tu. Okey, sekarang ni nanti cikgu akan share dekat dalam GC awak. Lepas tu kena jawab ya. Kalau ada dua cara awak nak jawab dalam test pad tu pun boleh ataupun dalam buku. Ambil je gambar ya. Maksudnya awak dah tanda tu, awak ambil gambar bukti dekat dalam GC tu. Tu je kejawab. Okey, saya nak ambil kehadiran sekejap. Jangan left dulu ya.